Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini jumpa lagi kita untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 1 KSSR Semakan Sains. Hari ini kita berada pada unit yang baru iaitu muka surat 71 unit 8 iaitu penyerapan. Dengar penyerapan, pernah dengar tak agak-agak? Apa benda tu serap-serap tu? Kita tu mesti terbayang kita mengelap air yang tumpah, kita mengelap badan kita selepas mandi kan. Apa benda sebenarnya penyerapan tu? Kenapa pula ada gambar tisu dekat sebelah tu? Kan? Jom kita tengok. Cip, 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 cip. Ada bunyi anak ayam tu. Rupa-rupanya ada seorang lelaki ni, seorang murid ni, dia balik daripada sekolah dalam keadaan hujan. Kawan dekat belakang tu pakai payung, dah berlari-lari dah. Yang dia ni relax, jalan kaki, tapi tidak basah. Dia pakai baju hujan tu kan. Kemudian dia nampak anak ayam dekat tepi bangunan. Anak ayam tu sedang berlindung di bawah bangunan tu sebab dia nak elakkan daripada kena hujan. Dan dekat situ ada longkang. Jadi dia tak boleh lah nak lintas longkang tu kan. Dia terduduk dekat situ. Kemudian si murid ni dia rasa kesian. Dia kesian dengan anak ayam tu. Dia angkat anak ayam tu. Dia masukkan juga dalam plastik tu. Okay, dia masukkan dalam plastik. Nampak dia dekatkan kan, zoom in tu. Maksudnya anak ayam tu berada dalam plastik. Kemudian sampai ke satu rumah, dia jumpa dengan mak-mak ayam tu. Dia pun letak balik anak-anak ayam tu dekat situ. Okay? Maksudnya dijumpakanlah dengan bapaknya, dengan maknya kat situ. Okay? Kemudian ada persoalan dekat situ. Dia tanya, mengapakah baju Hafiz dan bulu anak-anak ayam tidak basah? Kenapa tak basah anak ayam dengan baju Hafiz? Oh, ni Hafiz. Budak ni nama dia Hafiz. Kenapa agaknya tak basah? Disidai baju dekat sini kan. Jadi hari ni inilah yang kita nak masukkan kepada tajuk kita hari ini, iaitu objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Okey, jom kita tengok seterusnya. Air sirap tertumpah di atas meja kaca. Kemudian Alia mengelap tumpahan air itu. Air itu tumpah, kemudian dia lap. Siapa lap? Alia lah yang lap kan. Okey. Kemanakah hilangnya air itu? Mengapakah meja kaca tidak basah? Mari kita siasat. Kenapa tiba-tiba dia letak je kain tu, air tu hilang? Mana pergi dia? Kan? Kalau kita tengok dalam gambar ni, kita perasan, kita nampaklah ada bekas air. Maksudnya air tu dia menyerap dekat kain tu kan? Jom kita siasat. Mari uji. Menyerap air atau tidak? Okey, alat dan bahannya. Air berwarna. Okay, kita biasa pakai air berwarna sebab kita nak tengok serapan tu masuk dekat dalam tisu kita ke, dekat dalam kertas kita ke kan, kita nak tahu. Jadi kita gunakan air berwarna. Kalau nak guna air biasa pun boleh, tapi nanti tak nampak lah air tu menyerap. Nampak sikit-sikit je lah kan. Kalau nak lebih jelas, kita mesti menggunakan air berwarna lah. Okay? Supaya warna tu nanti dia meresap, nampaklah warna tu. Okay. Yang kedua, penitis. Kemudian kertas nota, sapu tangan, tisu, pemadam, duit shilling, klip kertas, berbola kapas dan juga mainan plastik, Lego lah. Okay. Jadi ini 8.1.1 info guru. Penitis boleh digantikan dengan straw. Jadi kita tak semestinya kena guna penitis je. Contohnya macam sekarang kalau masih PDPR, belajar kat rumah, anda semua bolehlah gunakan straw je. Okay. Sedut air tu sikit, letak kat dalam ke kan. Okay. Ada cara dia lah. Itu membabitkan kemahiran manipulatif. Okay. Kalau nak buat buku aktiviti dalam buku halaman 49-50 nanti baru kita akan buat. Okay. Kita akan habiskan bincang berkenaan aktiviti ni dulu. Okey, aktiviti kumpulan langkah-langkahnya. Yang pertama, titiskan air berwarna ke atas objek-objek tersebut. Kita nak titis. Kita titis saja. Kita tak nak celup-celup. Dalam eksperimen ni kita ambil jarum penitis tadi, kita ambil penitis tadi ataupun straw, kita selupkan dalam air berwarna ni, kita titiskan kepada objek-objek tersebut. Perhatikan air berwarna yang telah dititiskan. Okey. Catatkan pemerhatian kamu dalam jadual seperti di bawah. Okey, jadual dia dah sediakan ni. Kalau cikgu awak suruh buat aktiviti ni, awak kena lukislah balik semula jadual ni. Jadi objek dan juga titisan air. Okey, duit shilling. Ada tak titisan air? Kalau ada, tik ada. Sapu tangan. Ada tak titisan air? Kalau ada, tik ada. Kalau tak ada, kita tik yang kat sini. Tik juga, jangan pangkah. Kalau ada, tik dekat ada. Kalau tak ada, tik dekat tiada. Okay. Jadi awak akan senaraikan semua ni. Okay. Ada berapa ni? 10. 10 ni awak senaraikan, masukkan dalam
jadual, kemudian awak buat satu-satu titiskan kalau ada titisan air ke tidak. Kalau ada tik kat sini, kalau tak ada tik kat belah sini lah. Tik tiada. Ingat dua-dua tik, jangan pangkang. Itu kalau nak buat lah. Kalau cikgu awak suruh buat, baru awak buat lah. Kalau awak nak buat kat rumah pun boleh sebagai aktiviti awak sendiri. Okey, soalan. Objek yang manakah masih ada lagi titisan air di atasnya? Mengapa? Contoh dia bagi tahu duit siling ada titisan air. Kenapa? Jawapannya apa yang ada titisan air? Okey, kalau awak buat eksperimen ni nanti, awak akan dapati bahawa pemadam, duit siling, klip kertas dengan mainan plastik. Saya ulang balik semula. Pemadam, duit siling, klip kertas dan mainan plastik. Dia akan ada titisan air. Silap saya nak cakap sikit tadi, objek tadi bukan ada 10 objeknya ada 8 je. Kertas nota, sapu tangan, tisu, mainan plastik, berbola kapas, klip kertas, duit siling dengan pemadam. Okey, yang penitis dengan air berwarna tu tak payah masukkan dalam senarai ni, sebab penitis dengan air berwarna tu adalah radas yang kita gunakan lah. Okey, dan bahan-bahan yang untuk kita uji. Yang kita uji ni ada 8 je sebenarnya. Okey, jadi nanti objek yang masih ada titisan air yang kita tik dekat ada adalah, saya ulang balik, pemadam, duit siling, klip kertas dan juga mainan plastik. Tu soalan dia kata kenapa? Jawapannya kerana objek tersebut tidak menyerap air. Tidak menyerap air. Okey, seterusnya. Objek manakah yang tiada lagi titisan air di atasnya? Mengapa? Yang tiada pula adalah yang selebihnya ni lah. Kertas nota, sapu tangan, tisu, berbola kapas. 4 tu. Kertas nota, sapu tangan, tisu dengan berbola kapas. Tu jawapan dia lah untuk yang kedua. Yang tidak ada lagi titisan air. Kenapa? Kerana apa? Air telah diserap ke dalam objek itu. Air telah diserap oleh objek itu. Okey. Ini adalah cerita tentang eksperimen ringkas ini. Eksperimen penyerapan menyerap air atau tidak. Inilah ceritanya. Jadi keseluruhannya, meja kaca tidak menyerap air. Kain lap pula menyerap air. Okey. Jadi terdapat objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Ini dia bagi contoh lain lah. Selain daripada eksperimen tadi tu, dia bagi meja kaca dengan kain lap. Jadi bila kita buat aktiviti, okey, kat atas ni kan, dia dah buat eksperimen, barulah kita tahu jawapan untuk atas ni jadi. Ni atas ni tadi. Kan, meja kaca dan juga kain lap. Jadi meja kaca ni, dia dah buat eksperimen, Alia dah buat eksperimen, baru dia tahu, okey, betul lah yang dia jangkakan tadi, iaitu meja kaca ni dia tak menyerap air, sebab tu air tu boleh titis ke atas. Dan kain lap tu, dia menyerap air, sebab tu dia boleh menghilangkan air tu. Dia menyerap sebenarnya. Itulah. Jadi dia nak jawab, kalau tahu Alia ni, dia nak jawab satu soalan, dia akan buat eksperimen dulu. Walaupun dia dah tahu jawapan tu mungkin betul, jadi dia buat eksperimen untuk mengesahkan. Ini adalah inquiry pengesahan lah kalau ada jawapan dia kan. Kalau ada jawapan lah, kalau tak ada jawapan, macam ini dia adalah tahap-tahap inquiry dia lah. Jadi untuk tahun 1, ikut je eksperimen tu dan kita akan dapat jawapan dia lah. Cuma jawapannya kita kena cek sendiri kat sini. Bila kita buat eksperimen baru kita tahu. Macam Alia ni baru dia kata, jadi meja kaca tadi tak serap air dan kain lap tu serap air. Itulah yang dia cuba cari dan dia dapat jawapannya. Okey, mari kelaskan objek. Okey. Saya rasa nak masuk tak? Okey. Kita yang masuk dulu lah. Saya rasa kita sampai sini je dulu. Okey, sebab kita nak pergi kepada muka surat 49 dan 50 untuk buku aktiviti. Okey, kelaskan objek ni nanti kita akan sambung pada video akan datang. Jom kita pergi kepada buku aktiviti surat 49 dan 50. Okey, kita tengok muka surat 49 dan 50 untuk buku aktiviti. Okey, kalau awak nak buat buku aktiviti, awak boleh buat dengan saya. Ini adalah contoh jawapan yang akan saya berikan lah. Okey, penyerapan unit 8. Okey, objek yang menyerap air. Warnakan objek yang menyerap air. Ini muka surat 49. Okey, kertas serap air tak? Serap. Guli? Tidak. Sapu tangan? Serap lah. Sebab tu dia boleh lap kan. Mainan plastik? Tidak. Klip kertas? Klip kertas? Dia tidak. Dan tuala? Ya, dia serap air. Jadi, dia suruh warnakan yang menyerap air sahaja. Jadi, yang menyerap air adalah warnakan kertas,
warnakan sapu tangan dan juga warnakan tuala. Okey, 3 tu je awak warnakan. Lepaslah awak punya muka surat 49 ni. Faham Okey, jom kita pergi kepada muka surat 50. Okey, ini adalah eksperimen yang dibuat serap air atau tidak, sama dengan perbincangan kita tadi. Okey. Mari uji serap air atau tidak. Alat dan bahannya kain gelang getah, kain lap, kertas sudu besi, penyepit, air berwarna, sama saiz dan juga jam randik. Okey, yang ini eksperimen ni dibuat lain sikit dengan dalam buku teks, tapi maksud dia sama. Okey, dia takkan nak bagi sama sebiji kan. Jadi dia akan bagi berbeza sikitlah. Kat sini kita dapat lihat ada air, kemudian dimasukkan kain. Kemudian dimasukkan gelang getah, dimasukkan kertas, dimasukkan sudu. Langkah-langkah dia, isi bikar dengan air berwarna. Okey, kemudian pastikan paras air itu dalam bikar adalah sama. Mula-mula mungkin kita isi 100 ml mungkin contohlah 100 ml semuanya mililiter. Mesti sama 44 bikar ni. Kemudian masukkan objek tu dalam bikar, masukkan gelang getah, masukkan gelang getah, masukkan sudu, masukkan kain, masukkan kertas. Kemudian kita ambil masa, kita tekan jam sampai 60 saat, kita berhenti. Tekan dia sekali. Bila lepas 60 saat, kita keluarkan semua objek-objek tersebut dengan menggunakan penyepit. Ambil penyepit, tarik kain, tarik kertas, tarik gelang getah, tarik sudu keluar. Okey? Kenapa? Sebab kita nak tengok ada tak air yang tinggal. Yang keempat, lukiskan paras air selepas objek dikeluarkan ke dalam jadual di bawah. Lukiskan paras air. Maksudnya bila awak buat, nanti awak lukiskan paras air dia. Okey? Kemudian lengkapkan jadual pemerhatian di bawah. Okey, jadi pemerhatian ini awak mengukur dengan cara awak melukis aras air. Jadi kita tengok kat sini. Untuk kita tahu bahawa adakah objek itu diserap air atau tidak adalah bila dia angkat keluar, bila kita angkat keluar objek tu, aras air masih sama. Jadi kat sini kita tengok objek yang pertama, gelang getah. Gelang getah ni awal-awal dia macam ni kan, paras ni kan. Agak-agak gelang getah ni boleh serap air tak? Bila buat eksperimen, dia tak boleh serap air kan. Gelang getah ni tak boleh serap air. Jadi nanti akhir ni kat sini, awak lukis semula paras yang sama. Awak ambil pembaris, awak garis kat sini. Awak tengok kat sini kan, awak ratakan kat sini, ambil pembaris, kemudian awak lukis garisan dia kat sini. Dan awak label, awak lorekkan bawah ni. Maksudnya aras air tu tak berubah. Okey, kain lap. Kain lap, awak tengok dia boleh menyerap air kan. Jadi bila dekat sini nanti awak lukis di bawah sikit. Aras air dia mungkin bawah sikit lah. Ataupun tinggal sikit. Tinggal sikit betul. Sebab kain lap ni dia menyerap paling banyak kan. Awak lukislah aras dia paling bawah ni. Jangan sampai tak ada lah air dia. Air dia ada tapi dekat aras bawah ni. Okey. Dekat tepi sini menyerap air. Kalau gelang getah tu awak right. Awak jangan right lah. Awak pangkah pun tak apa. Kalau kain lap awak right lah sebab dia memang menyerap air. Okey, kertas resit dia boleh serap air tak? Boleh sebab di kertas. Jadi kan paras tinggi ni awak buatlah mungkin tinggal separuh sikit lah. Awak mungkin buat air dia turun sikit daripada atas yang pertama ni. Di bawah sikit. Sebab kertas resit ni kecil. Jadi dia serap tapi dia sikit lah. Jadi buat tengah-tengah sikit. Kalau kain lap tadi sampai bawah air dia. Air dia tinggal sikit je. Yang ni banyak sikit lah. Okay, tapi jangan buat sama. Mesti bawah sikit daripada yang awal. Okay, sudu besi. Sudu besi dah tentu-tentulah memang tak menyerap air kan. Tak menyerap air. Jadi awak lukis. Awak ambil pembaris tegak tu. Awak garis kat sini. Sama dengan kat sebelah. Jadi macam mana kita nak tahu dia serap air atau tidak? Sekali lagi saya ulang. Yang menyerap air ni adalah yang berubah. Iaitu kain lap dengan resit ni dia berubah air dia kan. Jadi kita akan write dekat sini. Kain lap dengan resit. Untuk gelang getah, kita pangkah ataupun kita biarkan saja kosong. Saya rasa pangkah lah nak nampak cantik. Pangkah kat sini, pangkah kat sini. Tapi kalau nak biarkan kosong pun boleh, lagi bagus sebenarnya. Cuma saya nak, nanti kan awak kan sibuk nak melukis kan. Jadi awak pangkah je lah kat sini. Sibuk nak menulis kan. Tak apalah, pangkah, write, pangkah. Okey, saya rasa awak faham berkenaan dengan aktiviti ini. Jadi awak dapat mengenali dapat mengetahui satu eksperimen yang berbeza dengan buku teks. Okey, buku aktiviti lain, buku teks lain, tapi konsep dia ataupun tujuan dia sama, iaitu serap air ataupun tidak. Okey, saya rasa sampai situ dulu. Okey, pada kelas akan datang kita akan sambung lagi perbincangan kita. Okey, dengan muka surat seterusnya, iaitu muka surat 73. Sambung bawah nanti. Mari kilaskan objek. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.